بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم الأخير الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alright. So hari ini sambungan kepada semalam Jeddah kan? semalam kita dah baca syubhah dan rakhawah. Sudah berkata. Jeddah tu maknanya Minda tengok tadi, jeddah tu maknanya waktu berehat ataupun sampai waktu berhenti. Apa jedal? Jeddah. Oh, jedal. Macam terhenti sebentar, berhenti. Main calm down dulu. Dia
tak boleh nak angkat kalau Mariam. Masa antara dua peristiwa atau tindakan. Jeda ni berhenti sebentar. Macam-macam Mariam ni. Nah. Ni satu lagi. Nah. Maknanya kita bisa mengalihkan suara tanpa jeda, maknanya tanpa berhentilah. Syidah kan. Jeda tu maksudnya berhenti lah. Ni waktu rehat. Kalau sampai waktu maknanya berjeda ni berhenti sebentar. Okey. Maknanya roh khawas tu sentiasa mengalir dia tak ada jeda, maknanya tak ada berhentilah. Dia terus mengalir je. Okey, so kita nak sambung balik kan? Sambunglah kot. Okey, al-isti'la wal istifal. Ini sifat huruf yang berikutnya, iaitu kedua sifat ini berkaitan erat dengan keadaan dan posisi lidah di dalam mulut saat mengucapkannya. Secara bahasa, isti'la artinya tinggi atau terangkat. Okey. Ataupun meninggi pangkal lidah. Meninggi pangkal lidah. Okey. Maksudnya adalah terangkatnya lidah ke arah langit-langit saat mengucapkan huruf-hurufnya sehingga aliran suara mengalir ke atas langit-langit dan bunyi suara huruf isti'la menjadi bulat dan tebal. Bukan ke atas, ke arah langit-langit. Sehingga mengalir ke arah langit-langit. Okey. Ke arah langit-langit dan bunyi suara huruf-huruf isti'la menjadi bulat dan tebal. Huruf-hurufnya terkumpul pada kalimat kha, sa, da, gha, ta, qa, dha. Sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Al-Jazari wa sab'u ulwin ussan dhaghtin tidh hasar. 7 yang tinggi saya ringkas dalam khussa dhaghtin tidh. Maknanya ni suara suara huruf tu tebal yang menghasilkan suara yang tebal. Okey. Hanya 7 tu je lah kan hurufnya. Huruf yang tebal daripada 29 huruf ni je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini je, yang lain tak ada kena-mena dengan tebal. Melainkan ra dengan lam lah. Sekejap tebal, sekejap nipis. Ra dengan lam tu dia special case kan? Okey. Artinya menetaplah dalam gubuk bambu yang kecil lalu bangunlah. Tu dia buat perkataan lah. Okay. Perhatikan gambar rajah 37. Gambar rajah 37. Okey. Suara pada huruf qaf mengalir ke arah langit-langit sehingga menimbulkan kesan bergema. Sedangkan suara pada huruf kaf mengalir merayap di atas lidah langsung keluar mulut. Hal ini mengakibatkan suara terdengar begitu ringan dan tipis. Qaf dengan kaf. Beza tu qaf, kaf. So dia menyebabkan dia gema dekat kita punya langit-langit. Qaf, kaf. Bezakan kaf tu kaf pakai lidah melendah. Qaf pakai lidah meninggi, kaf pakai lidah melendah. Okey, kau boleh nampak lah kot dengan gambar ni macam lagi clear lah. Betul. Ini huruf qa nampak ada ruang tu. Ruang dekat mulut tu dia bergema lah kat sini. Huruf qa. Kalau huruf kaf, pangkal lidah tu tinggi. So angin just mengalir je keluar daripada mulut. So dia tak ada ruang untuk dia bergema lah. Dan kaf tu pun dia ke depan sikit kan. Qaf tu ke belakang sikit. Apa dia? Dari belakang sini. Kan? Qaf tu dia ke belakang sikit, kaf tu dia ke depan sikit. Betul? Suara tu dia meninggi ke atas. Alright. Huruf-huruf yang bermakhraj di tengah lidah, jim, shin dan ya atau di pangkal lidah huruf kaf juga mengangkat lidah ke langit-langit. Namun tidak disebut isti'la. Hal tersebut dikarenakan naiknya lidah tidak diiringi dengan tegangan lidah dan berkumpulnya suara di dalam mulut. Maksudnya? Jim, shim, ya. Jim, shim, dia tengah lidah. Jim, shim, ya. Lidah tu relax je kan? Dia pangkal lidah tak menaik tu. Okey, dia juga mengangkat lidah ke langit-langit namun tidak disebut isti'la. Sebab tak ada gema tu lah. Tak ada gema dan pangkal lidah tu rendah.
Dan pangkal lidah dia merendah, dia tak tinggi. Kan macam huruf qa, ba, qa tu pangkal lidah meninggi. Yang ni jim, shim, ya pangkal lidah tak tinggi. Tak naik. Lawan dari isti'la adalah istifal, artinya menurun atau merendah. Maksudnya huruf-huruf yang diucapkan dengan keadaan lidah yang rileks dan tertahan di dasar mulut. Suara huruf-huruf istifal seakan-akan mengalir merayap di atas lidah kita sampai keluar dari mulut. Huruf-huruf istifal adalah selain huruf isti'la yang terkumpul dalam kalimat Thabata izzu man yujawwidu harfahu idh salla syak. Tetap jaya orang yang menajwidkan huruf Al-Quran kerana ia telah lulus dari keraguan. Tetap jaya orang-orang yang mentajwidkan huruf Al-Quran kerana ia telah lulus dari keraguan. Maknanya dia tetap baca tu kan. Dia tak ragu dah bila dia tetapkan makhraj dia apa semua dia betul. Sebabnya semua huruf termasuk dalam ni lah. Kecuali huruf ni lah kan. Jim, shin, ya dengan kaf lah. Kenapa pula kecuali? Tak masuk betul. Tak masuk macam tu, maknanya huruf-huruf istifal dah. So apa ingatkan huruf-huruf ni dia dipanggil huruf-huruf yang pertengahan. Jim, shin, ya dan kaf kan. Dia memang huruf istifal jugalah. Istifal juga, tapi dia maknanya dia di tengah lidah, yang lain tu tepi dia menggunakan hujung lidah. Okey. So posisi lidah saat mengucapkan huruf-huruf istifal adalah merendah. Tetap berada di dasar mulut kecuali huruf alif, lam dan ra pada saat mentafkhim. Maksudnya? Kecuali alif, lam dan ra kan dia sekejap tebal, sekejap nipis. Alif tu memang dia menebalkan huruf isti'la lah bila maksud dia dengan saat tafkhim tu apa maksud dia? Tebal. Saat tebal. Tafkhim tu tebal. Okey, tafkhim tu tebal lah. Tebal, tafkhim tu tebal. Alif tu tebal ke? Alif tu dia menebalkan huruf, kan alif dia tak menerima baris. Jadi dia menebalkan huruf isti'la. Bila dah ada alif tu, itulah huruf isti'la yang paling tebal. Bo, so. Dia lagi menebalkan huruf tu lah sebab dia memanjangkan ketebalan tu. Kerana pada saat tafkhim, ketiganya mengikuti sifat isti'la dari sisi cara membacanya. Adapun untuk huruf isti'la, cara pengucapannya adalah dengan membuka mulut tanpa memonyongkan saat fathah. Maknanya tak boleh muncungkan mulut lah. Tak boleh muncungkan mulut. Dia hanya pakai lidah aja. Alright. Majoriti ulama berpendapat bahawa memonyongkan huruf-huruf tebal saat fathah termasuk lahan yang mesti dihindari. Kesalahan, lahan tu kesalahan. Okey, lahan tu maksudnya kesalahan. Kesalahan. Khasa. So salah lah kalau macam ada setengah ustaz kata huruf sa kena sa. So salah lah dari segi tu. Memang Ustaz Mi pun dulu dia dengar Ustazah yang Min baca pun memang dia kata muncul mulut, nak tebal tu muncul mulut sikit. So salah kalau muncul mulut huruf sad adalah salah. Salah adalah salah. Bukannya makhraj yang betul lah, bukan sifat huruf, bukan sifat dia macam tu. Betul. Sebab kita memang ustaz dengan Ustaz Atuk Mi dulu pun macam tu. Sebab dia tak belajar habis kan, and tak ada orang terjemahkan. Ini saya kata majoriti ulama berpendapat bahawa memonyongkan huruf tebal saat fathah termasuk lahan yang mesti dihindari. Yalah sebab dulu kita tak ada orang yang nak menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu apa yang lahan yang kesalahan tu. Tak, kalau macam tu, adakah bermaksud kita dari segi masuk salah tu? Kalau kita memonyongkan huruf. Salah lah, tapi sebenarnya tak adalah kita tak tahu tak apa. Sebab mungkin ustaz-ustaz kita dulu pun dia pun tak berapa pandai juga kan, dia tak tahu. Jadi Allah tahu, kita kan bukan orang Arab. Kita rasa kita tu yang betul kan, sebab masa tu tak ada orang yang menerjemahkan bahasa Al-Quran, bahasa yang Arab tu ke bahasa Melayu. Sebab dia kena baca banyak buku, tak semua satu buku. Yang kita tu buku nipis saja kan, tajwid kita mana ada dia boleh jelas. Nak banding dengan yang sekarang ni Betul. So, okey, dulu tu ada bagi nota kaki sini kan. Huruf alif, lam dan ra merupakan huruf-huruf istifal yang dapat mengalami keadaan tafkhim, dibaca tebal. Saat mereka harus dibaca tebal, cara membacanya sama dengan cara membaca huruf-huruf isti'la, yakni dengan menegangkan lidah sampai pangkal lidah terangkat ke langit-langit. Namun ketiga huruf ini tidak termasuk ke dalam huruf-huruf isti'la kerana huruf-huruf isti'la harus selalu berada dalam keadaan tafkhim, tidak pernah dibaca tartib. So maknanya sebab tu dia tak termasukkan dalam istifal sebab isti'la ni sentiasa tebal lah. Takkan nipis lah. Takkan nipis walaupun dia baris di bawah. Okay, so dia ada bagi latihan ke sini.
huruf ta, ta, ka, ta, sa, sa, sa. Bukan sa. Bukan sa. Sa. Itu Sa. Sebenarnya orang Kelantan sebut huruf sa. Sekian sa dua dia. Sa dia betul lah tu. Orang Kelantan. Tapi tu memonyongkan mulut tu. Sa. Tak kira sa. Orang Kelantan tak betul sa. Sa dua. Sa. Sa dia tak betul sa. Tak. Sa. Sa. La. Ra. Ka. Gha. Da. Dha. Ha. Kha. Za. Dha. Dha. Okey. Lepas tu seterusnya sifat itba'. Itbaq wal al-infitah. Okey, satu jap. Is kena hati-hati bila huruf qaf, huruf ghain, kha, qaf, dia tak sama tebal dengan huruf ta, dha, sa, dha. Dia tak sama. Sebab huruf dha, sa, ta, dha dia huruf itba'. Itu yang paling tebal. Huruf kaf, ghain, kha, qaf dia ketebalan dia tingkat yang kedua. Okey. Dia dah check dia lah. Jangan qa, tu salah. Kalau qa tu salah sebab dia tidak itba'. Kalau macam qa tu dia itba'. Itba' dia berbunyi bergaung dalam mulut kan. Sedangkan yang istilah ni dia tengah lidah aja. Tapi ni itba' sifat yang selepasnya? Dia itba' tu penuh mulut. Okey, baca. Okey, tak apa. So kita akan baca itba' lah ni. Kita akan tengoklah macam mana. Okey. Itba' secara bahasa artinya menempel, lengket atau rekat. Apa benda ni? Ini bahasa orang ini. Maksudnya apa? Bahasa Melayu yang senang. Bahasa Melayu yang senang, yang penuh mulut lah. Kalau kita ni penuh mulut. Apa maksud dengan menempel, lengket? Menempel ni macam nantilah mi tengok dalam YouTube nanti itu balik. Oh, ni dia disebut. Okey, maksudnya adalah huruf-huruf yang diucapkan dengan keadaan lidah yang seolah-olah rekat atau rapat dengan langit-langit. Supaya melekat ke atas. Dia tepi lidah tu naik. Hal ini disebabkan pangkal lidah hingga bahagian tengahnya terangkat naik ke langit-langit saat huruf-hurufnya diucapkan. Karenanya setiap huruf itba' pasti isti'la. Oh, itba' bukan itba'. Itba'. Itulah min cakap tu tak semua huruf isti'la tu itba'. Itu jadi kena beza tu. Huruf-hurufnya ada 4 sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Wasadun, dadun, ta'u, dha'u. Mutabaqah. Sad, dad, dha, dha adalah huruf-huruf itbaq. Kita akan mengetahui perbezaan antara isti'la dengan itbaq saat mengucapkan huruf-huruf isti'la dengan yang bukan itbaq seperti kha, ghain atau qaf. Kemudian bandingkan dengan pengucapan huruf-huruf itbaq. Dari keempat huruf ini yang paling kuat adalah ta, kemudian dad dan sad. Sedangkan yang paling lemah adalah dha. Infitah secara bahasa artinya terbuka atau terpisah. Maksudnya adalah huruf-huruf yang diucapkan dengan keadaan mulut yang terbuka. Yang ini terdapat jarak yang cukup renggang antara lidah dengan langit-langit sehingga udara atau suara mengalir di tengahnya saat mengucapkan huruf-hurufnya. Hal ini disebabkan lidah yang sama sekali tidak terangkat naik. Pun apabila lidah terangkat tidak sampai melekat dengan langit-langit. Karenanya huruf-huruf istifal seluruhnya termasuk ke dalam huruf infitah. Infitah pula? Infitah tu lawan itba'. Oh, okey, infitah. Okey, so maknanya semua huruf-huruf istifal. Semua huruf-huruf istifal adalah infitah. Infitah. Tapi selain daripada yang 4 istifal ni boleh jadi infitah juga lah maknanya. Selain daripada tak ya ghain khaqaf tu ghain khaqaf memang infitah. Infitah jugalah. Sebab tu dia tak ketebalan dia tak sama dengan itbaq. Oh, so maknanya dia tengah-tengah lah dikira kan. Dia macam ni lah kalau kita naik tingkat atas sekali, tingkat 2 tu itbaq. Tapi yang duduk tengah-tengah tu nak naik sekarang dia ada mezzanine. Dia naik juga kat atas tapi duduk tengah-tengah. Tu ghain khaqaf. Tu mezzanine dia lah. Maknanya tapi dia ground floor kepada first floor tu dia ada mezzanine tengah-tengah, so tu adalah keluarlah ghain. Ingat itu je nak naik tangga duduk tengah-tengah tu ghain khaqaf.
Ghain, Kha dan Qaf. Okey. Kerananya huruf istifal seluruhnya termasuk dalam huruf infitah. Okey. Tetapi tidak setiap yang infitah pasti istifal. Maksudnya? Yalah, tetapi tidak Okey, seperti Qaf, Ghain dan Kha lah yang termasuk infitah, namun juga isti'la. Okey. Dah faham Ini adalah selain huruf itbaq yang terhimpun dalam kalimat man akhadha wujda sa'atin fazaka haqqa lahu syurbu faithin. Siapa yang memiliki harta kemudian mahu menunaikan zakatnya, semua hak baginya adalah menerima rahmat. Ya Allah. Okey, tu dia punya baik bagi huruf ni lah tu. So maknanya semua huruf kecuali yang 4 tadi lah maknanya kan. Betul. Iaitu huruf sad, dad, ta dan za. Tu sad yang paling tebal sekali Paling tebal sekali ta. Ta paling tebal. Tulis terus. Ta paling tebal, nombor 1 ta, nombor 2 dot, nombor 3 sad. Ya betul, dia ada semua tulis ni. Ta, dad, sad dan za. Dot. Dot tu yang ketiga. Yang kedua. Za paling ni kan? Za yang paling lemah. Betul. Dia ada tulis kat sini. Dia bagi tahu dah. Okey, latihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan ke dalam syaitan dia bunyi ke dalam syaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. La tatawallaw qawman ghadiballahu 'alaihim. Itu punya contoh lah. Contoh dia. So yang ni okey, kita kena kena revise balik. Dia ada isti'la dengan istifal. Isti'la ni adalah huruf-huruf yang tebal yang ada ada gema. Ada gema. Yang ada gema iaitu terdapat 7 kan? 7 huruf iaitu macam ni Maria. Sorry, macam ni. Kalau ingat kat tangan tu kan? Ghain, kha, qaf, dot, sa, ta, za. Tu huruf istilah. Okey. Ghain. Ya, belah kanan kan? Tangan kiri. Tangan kiri. Makhraj betul tangan kiri, betul. Ghain, kha, qaf, dot, sa, ta, za. Okey. Buat macam ni, macam si kita balik. Patut itebak sini je, itebak yang ni je, 4 ni je. Lawan dia. Apa yang lain tu lawan dia lah, yang lain semua sebab tu Mi kata ingat kat tangan tu lagi senang. Itbaq dan infitah. So dia ni basically isti'la, istifal, itbaq dan infitah ni kira satu group of sifat huruf lah. Sifat huruf, yes. Lawan, sifat berlawanan. Kenapa perlu ada huruf kenapa perlu ada istifal kalau macam tu? Kenapa tak boleh kita buat isti'la, itbaq dan infitah tu? Tak boleh lah, kena ada sebab ada kategori khas kan. Kategori khas. Sebab nak yang membezakan huruf qaf, ghain dan kha tu kan. Betul. Kalau tak nanti kita tak tahu nak tak mana pula ni kan. Sebab tu dia buat berpasangan, berlawanan tu. Berpasangan ni mana berlawanan. Istilah, istifal, itbaq, infitah. Isma, izlah. Sudah, rukawa. Jahat, tak boleh nak ingat lagi ni. Sifat kat sini Is. Sifat kat sini. Tangan kanan. Jahat, kalau macam ni jahat, syidah, ismat, itbaq, isti'la. Tutup bawah. Kalau kat bawah ni tutup hams, rukawa, izla, infitah, istifal. Buka. Bila yang buka ni semua huruf kuat, semua sifat kuat. Bila tutup sifat lemah. Tapi kalau huruf pula kat sini, huruf yang paling tebal adalah huruf ta. Sebab apa? Sebab semua dia ada sifat dia kat sini. Dengan masa ni barulah nak ingat tu senang kena pakai tangan.
Tapi biasa memang lagi mudah kalau baca dulu. Bila dah baca, dah faham isi dia, tangan tu jadi mudah lah lepas ni. Betul. Jadi bila Is dah baca ni semua, buku ni letak tepi dah. Tangan aja yang boleh bawa. Is bawa tangan dia boleh dah ingat dah. Semua. Yang Yami baru buat tu tak belakang tangan ni kan? Tangan belakang kanan, kiri. Kan dalam Qamariyah Halilam Samsiah apa semua tu kan? Mat. Okey. Okey. Kita sambung. Yang ni yang last kali. Sifat berpasangan yang last kali adalah al-idlaq wal-ismat. Main Maria, main kat luar boleh? Boleh main kat luar? It's too loud lah. Please go outside pula. Sayang dia orang tak nak ikut adik Nah. Ya, Mika, go outside. Sayang. You are shouting lah, tak boleh lah. Jadi habis kelas mesti bagi Tak nak ikut, memang boleh. Tangan saya tu memang senang. Go. Saya boleh faham. Ada semua baca belakang. Sebab tu banyak buku. Lepas tu lah ni baru lebih faham lah bila baca buku ni. Kali yang kedua, kali yang ketiga lah baca dengan Jaf kali yang keempat. Dengan Zah sampai sini dah. Zah dah sampai Al-Fatihah. Go, take the dinosaur outside. Close the door ya. Thank you. Baca sorang-sorang saya tak habis lah. Alright. So last sekali sifat berpasangan adalah al-idlaq wal-ismat. Secara bahasa adzalq artinya bahagian hujung lancip lidah. Hujung lidah Ni tips of the tongue. Sedangkan menurut istilah idlaq adalah huruf-huruf yang menurut logika serta kebiasaan orang-orang Arab terasa ringan dan cepat saat diucapkan. Disebabkan makhrajnya berada pada hujung lisan atau kedua bibir. Huruf-hurufnya terkumpul pada kata farman lab. Bagaimana perkataan Imam Ibnu Al-Jazari, wa sadu dadun ta'u dha'un mutabaqah wa farra min lub al-huruf al-muzlaqah. Dan farra min lubin adalah huruf-huruf idlaq. Ni baca far min lubin aja. Far min lub. Fara min nun la ba. Lam dan ba. Lawan idlaq adalah al-ismat. Huruf-hurufnya selain huruf-huruf idlaq yang terangkum dalam kataan berikut. Juzza ghasya sakhitin sid thiqatan id wa'zuhu yahudduk. Tolaklah kecurangan orang yang tidak menyukai kebenaran. Burulah orang yang terpercaya kerana nasihatnya bisa mendorongmu pada kebaikan. Ini kena faham bahasa Arab lah baru kita boleh. Betul. Sebab itulah Ustaz ni cakap kita kalau nak itu kena tahu bahasa Arab, terutama kalau nak jadi Quran. Habis Min tak sempat dah, tak apalah, tak belajar bahasa Arab, tak faham sikit-sikit pun jadilah. Sebab tu Mi rasa Mi tak layak dipanggil guru. Sebab banyak lagi Mi yang benda tak tahu, tapi tak apalah, bolehlah kongsi mana kita tahu kan. Okey, secara bahasa ismat berarti tertahan. Secara bahasa al-ismat berarti tertahan. Secara istilah artinya berat dan sulitnya mengucap huruf-huruf ini disebabkan jauhnya makhraj dari hujung lisan atau kedua bibir. So maknanya dia punya keluar udara tu semua daripada belakang bibir lah. Bukan dari hujung bibir. Oh iyalah cakap fa, ra, na, la, ba semua pun kat hujung bibir je kan. Lidah hujung bibir. Menurut logika orang-orang Arab, semakin jauh makhraj sebuah huruf maka akan semakin lambat dikeluarkan atau terasa sulit diucapkan. Atas alasan inilah huruf hamzah dianggap sebagai huruf yang sulit untuk diucapkan sehingga dalam beberapa keadaan harus mengalami perubahan untuk memudahkan dan meringankan pengucapan. Huruf hamzah tak termasuk Okey. Huruf hamzah. KH apa ni? KH maftuh bastul birri menukil dari Imam Syatibi bahawa beliau berpendapat sifat idlaq dan ismat ini tidak memiliki keterkaitan khusus dengan permasalahan tahsin tilawah atau perfasihan lidah. Oleh kerana itu, beliau memilih untuk tidak menyebutkan sifat ini dalam perbahasan tajwid atau qiraat. So dia tak sebutlah idlaq dengan ismat ni tak adalah. Tak adalah, ni saja untuk ni ajalah. Kalau yang lebih pentingnya yang 4 tu je. Jahar, sudah, itibak. Hal yang sama juga disampaikan oleh para ulama tajwid dan qiraat baik melalui lisan atau tulisan. Syekh Muhammad Mahmud Hawa menyatakan bahawa dalam Asy-Syarhul Ashri bahawa kedua sifat ini merupakan sifat
syarfiyah yang erat kaitannya dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, sebuah kata yang terdiri atas 4 atau 5 huruf harus terkandung salah satunya huruf izlaq untuk memudahkan pengucapan mereka. Apabila kita menemukan adanya sebuah kata dalam bahasa Arab yang terdiri atas 4 atau 5 huruf yang seluruhnya adalah huruf-huruf ismat, dapat dipastikan bahawa kata tersebut merupakan kata serapan, bukan kata asli bahasa Arab. Itu tadi tu dia nak menikah. Maknanya itu bukan bahasa Arab lah yang tu. Kalau ada sebagai contoh asjada, apa tu? Asjada ada 4 tu kan? Asjada. Tapi kenapa huruf ta tak masuk izlaq kok? Apa tak? Ta kan hujung lidah. Tak dia tak termasuk izlaq sebab ta dia lain sikit. Dia izlaq dia tu je, farmilut. 6 tu je. Tapi kenapa tak huruf ta macam ta kan ringan juga hujung lidah, hujung bibir juga. Ta. Memang ringan tapi dia memang orang Arab macam tu kot dia punya ni. Sebab tu lah kot tak dimasukkan dalam apa? Dalam izlaq. Imam Syatibi tak masukkan. Sifat ni dalam apa? Sebab dia tak ada kaitan dengan apa tahsin tilawah lah. Tak ada kaitan. Sebab tu bahasa Al-Quran kan dia 3 huruf satu perkataan kan. Kalau dah lebih pada 3 huruf tu maknanya bukan bahasa Arab lah, bahasa lain. Kan? Tapi ini lebih kepada izlaq dengan ismat ni lebih kepada bahasa Arab lah sebenarnya. Bahasa Arab lah bahasa Arab lah. Bahasa Al-Quran dia 3 je, 3 huruf je. Lepas tu yang lain tu penambahan. Okey, baca kat situ je hari ni. Nanti kita sambung. Lepas tu kita baca Quran. Baca Quran lepas tu dengan tajwid pula Is. Alright, boleh. So kita berhenti kat situ. Itulah dia sifat-sifat berpasangan. So kita dah habis dah sifat-sifat berpasangan. Nanti kita sambung. Time pula kita buat sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat tunggal, dia panggil sifat tunggal. Alright. So let's go for ayat. Hari ni muka surat 23. 23. Okey, baca 2 muka lepas tu kita buat tajuk 23 dah baca. So banyak 24 lah. 24 24. 23 kita habis semalam. Okay. Alright. So let's jom baca je Buka. Alright. Okay ni nampak? Alright. Is baca Al-Fatihah ada Is? Alright. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ada udara lepas lembut Ihdinas, jangan terjejak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdo tu tak jadi sangat lagi. Waladdo dia ke dalam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia masih ke depan tu lagi tu. Suara dia masih ke depan. Waladdo. Dia kena masuk dalam lagi ya? Masuk dalam lagi. Masih macam duduk tengah. Waladdo. Dengan lain kan? Waladdo dengan waladdo. Lain kan? Waladdallin. Ambil masa tak apa. Dah tahu dah macam mana kan? Bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Macam tak cukup je wala wala macam tu tak ada sangat. بل أحياء ولكن لا تشعرون.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Qalu tu muncul sikit. Qalu baru bunyi mak قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Oh, boleh baca kurang ke? kurang muncul. Rasa tak nampak mulut Is tak nampak. Is tak nampak. Tak nampak? Oh, okey. Tak nampak muka Isa. Mi bunyi je tak nampak. Okey. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna as-safa wal marwata inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Min sya, dengar sikit. Min ifat. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wow, besar kena bagi penekanan sikit. Sebab wow tu dia huruf lin and then dia huruf qafat. Jadi kalau tak dengar dia macam tak ni. Aduum dengan munculnya dengan tekanannya. Aduum mubi. Innahu lakum aduwwum mubin. Aduwwum mubin. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sambung lagi ni. Sambung ya. Nak sambung, nak habis satu muka ni. Boleh? Okey, sambung. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل bunyi lah kan? Kenapa bunyi Zalakan? Hamzah dia bunyi Zalan. Isbut tak kena bukan Hamzah dia za. Dengar tadi hujung lidah. Za bukan bunyi gitu, tak faham. Kena anza. Okey. Za. Lebarkan mulutnya. Za sebab baris tu. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون. Ada lam alik kan, Riz? Ada lam alik kan? Qalila tu kan? Ambil ambil wayashtaru. Kenapa? Sebab dia tak boleh berhenti kat situ tu kan? Dilarang berhenti. Kalau la tu kan tak boleh berhenti. La tak boleh berhenti kenapa? Tak boleh berhenti kat situ. La, kalau ada lam alik tu tak boleh berhenti. Kalau nak berhenti boleh dengan syarat ambil balik ke depan. Qalila kan maksudnya kecil. Qalila kan dia ada lam kecil tu kan? Tak ada pun. Is punya tak ada? Tak ada. Mi punya ada. Okey. Maknanya Is kena ambil wayashtaru. Okey. Sebab dalam ni Quran daripada Saudi ni. Ni Quran ni dia tu Quran dia lain-lain. Supaya tidak pun lain-lain tak sama. Memang tak ada kat situ, tak ada. Kat mi yang dia dalam Malik. Okey, ambil wayashtaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق
Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Okey, tengok Quran ni, tengok tajwid. Alright. So next one is 27. Okay. 28. Berarti muka surat 26. Kita baca 27 pula. Okey, tengok muka surat tu je lah Is. Tengok muka surat 25 dengan 26 tajwid. Okey, kita ambil yang berat-berat sikit. Dah baris yang keempat. Muka surat 25. Okey, 25. Okey. Baris yang keempat. Min kulli dabbatin wa tasbih. Boleh? Oh, ni tajwid. Nun mati dengan kaf adalah ikhfa hakiki. Dabbatin ini mak lazim ni. Mak lazim kalimi. Mak lazim kalimi musaqqal. Rika, Mariam bising lah. Pergi bila sana please. Bising lah, seriously bising. Kan dia kata dia tak ada segi, jangan main kat sini kan. Bising kan. Go over there. Go outside. Okay, mak lazim kalimi musaqqal. Lepas tu tanwin bertemu dengan waw. Tiwa adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah nakis. Nakis tu tak tahu. Tak lebih. Firya. Firya. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, okey. Okey, alif lam syamsiyah. Bil musakhkhara. Bil musakhkhari. Mana tu? Tu bil musakhirin ni alif lam qamariyah. Qamariyah. Okey. La ayah bawah dia. Fil ard wal ardi ayati. Wal ardi la ayati. Ni hamzah dengan alif. Mak badal. Mak badal, pandai. Dah pandai dah tu. Mak badal. Mak badal, okey. Okey, bawah sini ambil ayat yang ke tu. Perkataan Allah. Perkataan Allah tu. Kalau kita berhenti baris yang ke apa tu? Baris yang ke-6. Baris yang ke-6 yang last sekali. Min dunillah. Kahubbillah. Billah. Kalau berhenti dia jadi satu sekali, first sekali ada alif lam syamsiyah. Dia ada mak asli. Lepas tu dia ada lam tebal. Lepas tu kalau berhenti mana lam tebal B tu? Sebelum lam lam nipis sebab dia apa? Lepas tu kalau berhenti dia jadi ma'rif lisukun. Kenapa okey nak tanya Is, kenapa kata ma'rif lisukun? Sebab kalau disambung dia jadi mak asli. Dia ada hidden alif kat tengah-tengah tu. Alif yang tak ada pada tulisan tapi ada pada bacaan. Betul. Satu lagi untuk makluman Is lah. Kenapa dia kata ma'rif lisukun? Sebab ha tu ha berbaris. Ha tidak mati. Sebab arif lisukun tu dia panggil arif lisukun. Okey, sebab kita sukunkan ha tu. Kita sukunkan dia. Sebab tu dia panggil arif lisukun. Okey, nak tahu tu, nak faham tu je lah. Okey. Lagi? Amanu. Wallazi na'amanu. Mak badal lah. Mak badal. Okey, apa konsep mak badal? Ingat tak? Mak badal ni apabila di awal perkataan hamzah bertemu dengan alif. Diibdalkan, ditukarkan. Apa maksudnya? Asalnya hamzah tu ada dua hamzah. Satu hamzah mati. Bila di atas dia gugur alif. Sebab orang Arab dia tak boleh nak baca a, i, u, dia tak boleh. Jadi amanu dia jadi dua harakat. Okey, instead of baca amanu atau amanu. Amanu ke tidak dia tak boleh nak baca. Jadi amanu. Okey, lagi. Turun ke bawah lagi. Ada lagi tak yang ni? Minat ni. Ada tak? Nanti yang tu biar dulu. Yang iltiqat sakinan Mi tak cerita lagi kan? Biar dulu iltiqat sakinan tu nanti jumpa baru Mi cerita. Ini alladzina tubi'u. Ini patut mutama saghir. Yang mana mutama saghir?
Alladzina tubi'u. Ta. Mana mutamah saghir? Tak. Ta mati dengan ta hidup? Bukan. Mana tak ada. Tak ada. Bukan. Mida Syari dah tak ada. Kalau tattaba'u kan, tattaba'u ya kalau tu. Tattaba'u ya. Kalau tu tak lain. Okey. Silap. Okey, lagi. Okey, tengok kat mana ni muka surat. Kalau ni kulu mimma betul lah kan? Yang tu betul mutamah kan? Kulu mimma. Mimma mutamah. Tapi sebenarnya kat sini bukan mutamah atau is? Bukan. Sebab apa min sebenarnya mimma tu, mim tu dia ada nun tau. Tapi dia dihazafkan nun, dia terus tambung. Okey, so bukanlah mutamah. Bukan mutamah, kat sini idgham. Kalau nak kira, kalau betul, sebab kita tak tahu bahasa Arab, memang kita kata mutamah kan. Tapi kat sini sebab Mi dah baca ada satu buku tajwid tu, rupanya mimma tu semua dia ada nun. Jadi kita tak boleh kata mutamah lah, kat sini kena kata idgham aja. Nun dengan mi, dia idgham. Idgham kamil. Sebab nun tu mim tu bersatu. Okey. Idgham kamil dekat sini. Kalau is bagi periksa, dia akan tanya, kalau is boleh jelas macam tu, maknanya is faham lah, dia akan bagi terus markah penuh lah. Ini bukan ni, dia bukan wajib gunah, ini idgham ma'al gunah kamil. Kalau orang tak tahu, orang kata wajib gunah kan. Memanglah wajib dengung, tapi lebih jelas lagi kena kata idgham ma'al gunah kamil. Sebab dari segi bahasa Arabnya patutnya ada nun kat situ lah. Ada nun di situ. Ini Mi baru jumpa ni, sebab Mi baru jumpa Mi baca tajwid yang Ustaz Dr. Auf. Dia cerita yang ni. Tak semua dalam buku tajwid ada. Waktu Mi kata setiap buku tajwid dia ada berlainan. Ada bahasa Arab lah basically, sebenarnya bahasa Arab kan. Bahasa Arab ya. Min ma fil ard. Maksudnya min tu sebenarnya min dengan ma. Nun mati berjumpa dengan mim. Jadi oleh kerana tu nun dengan min kan dia sama, dia tubuh nun sabdu kat min, jadi nun tu dia azafkan terus, dia hilangkan nun tu. Okey, sebelum tu Is tengok 1 2 3 4 5 daripada bawah. Okey. Kan lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Tabarra'u tu. Ingat tanya. Tabarra'u. Yang ni bukan mak badan, ni panggil apa? Hamzah dengan waw. Syabih badan. Syabih badan. Kat sini waw ni rupanya badan. Syabih badan. Ni waw ni bukan. Apa dah? Syabih badan. Syabih badan. Hamzah bertemu dengan waw di belakang perkataan. Wow. Di belakang perkataan. Okey. Nanti Is dah dapat semua, Is cuba ambil periksa tahu dengan mufti Kedah. Tapi sini syabih badan. Syabih badan. Kalau mat badan, awal perkataan. Hamzah bertemu dengan alif kan? Hamzah bertemu dengan waw. Tak, kalau mat badan. Kalau kan ni Hamzah bertemu dengan waw kalau di depan. Tu ni, jadi tu ni. Dia maknanya kira Hamzah bertemu dengan waw, Hamzah bertemu dengan alif, Hamzah bertemu dengan ya, di hujung perkataan kita bagi syabih badan lah kan? Sebab yang hujung perkataan tu dia bukan waw tambahan tu, bukan apa? Bukan waw di badan, tapi waw yang betul. Bukan waw ibda. Bukan waw yang ditukar, bukan. Okey. Alright. Okey, Mi nak tanya, baris yang keempat tu kan. Minan Mana? Minan nar 168, 167. 167. 1 2 3 4 di bawah tu. Minan nar, cara berhenti. Macam mana? Minan nar tu nak macam mana cara berhenti kat sini? Ra tebal lah. Ra tebal. Kenapa ra tebal? Sebab huruf sebelum dia adalah tanda atas. Betul. Tapi kalau sambung jadi ra nipis sebab ni dia tanda bawah. Bagus. Okey, lagi.
Okey, muka surat 26. Okey, ma alfaina. Mana tu ni? Ni ma alfaina. Yang ni adalah mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Kan? Ana. Ana, yang ni adalah mat wajib. Okey. Boleh bezakan mat jaiz dengan mat wajib? Mat jaiz dia dalam dua perkataan, mat wajib satu perkataan saja. Lagi? Bacaan dia untuk mat jaiz 4, mat wajib 4 atau 5. Dia 4 atau 5 juga mat jaiz pun. Bezanya mat jaiz kalau berhenti dia jadi mat asli, dia tak akan jadi dia tak akan jadi mat jaiz. Dia akan jadi mat asli. Kan? Tapi mat wajib berhenti ke tak berhenti ke dia tetap baca 4 atau 5. Itu beza dia. Okey. Sebab tu dia wajib. And then dia ada dalam 2 perkataan. Mat jaiz dalam 2 perkataan, mat wajib 1 perkataan. Boleh? Itu dia punya perbezaan. Okey, boleh. InsyaAllah ingat tu. InsyaAllah ingat sampai bila-bila dah tu. Okey. Ya ayyuhallazi amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazi. Ya ayyuhallazi. Yang ni mat jaiz. Mat jaiz. Kenapa kat sini tak boleh berhenti? Kenapa tak boleh berhenti? Dia panggil mat jaiz hukmi. Sebab kat sini tak boleh berhenti sebab kita seruan kepada wahai orang-orang yang beriman. Dia tak ni, wahai, takkan nak berhenti kan? Orang-orang tiba-tiba orang yang beriman. Dia kena sambung terus. Ya, sebab tu dia boleh dalam satu perkataan, dia macam satu perkataan. Betul. Cukup juga haula tu kan? Tu pun wahai juga, haula. Kan semua tu dia akan sambung terus, dia tak boleh berhenti kat situ. Sini lah satunya mat jaiz yang tak boleh berhenti. Ya bani kan, ya bani Adam, ya bani Israel tu kan. Tu semua tu. Ya tu adalah satu perkataan dah kan. Satu perkataan tapi di sini dia tak boleh berhenti. Tak boleh ya wahai tiba-tiba berhenti. Dia adalah mat jaiz lah. Mat jaiz lah. So bolehlah baca 2. Tak boleh, satu je. Tak boleh baca 2. Supaya 2 harakat. Dua kiraat, dua harakat tu kiraat lain boleh, tapi kita punya hafsun yang ni tak boleh. Imam hafsun yang kita tak boleh. Ini wajib baca 4 atau 5 kan? 4 atau 5 juga, tak boleh. Itu kalau yang tu ada kaedah lain pula kalau baca. So kalau baca ni kita tak boleh panggil dia mat jaiz lah? Tak, mat jaiz juga. Sebab dia tak boleh pendekkan jadi 2. Kalau pendek dia jadi mat asli. Itu 2 tu bagi kiraat lain kiraat lain dia ada lain, dia kaedah lain pula, dia tak sama. Bila kita baca yang ni kiraat hafsun, kita kena ikut dia lah. Dia punya kaedah dia. Dia ada lagi kaedah dia lain yang mana tak ada tu kan. Kita tak boleh langgar tu sebab kita kiraat hafsun an-naqsim. Okey. Dia ada 57 jalur tau yang hafsun an-naqsim saja. Banyak sangat. Memang asing saja. Yang kita ni hafsun pun ada jalur lagi lain. Dia punya perawi dia pula. Kita ni sikit je baru belajar, sikit baru tak banyak lagi dah. Sikit sangat. Okey, lagi? Apa lagi yang nak tanya yang rasa dah banyak dah ni dah tutup. Ada tak ya? Okey, qalilan sama mana qalilan. Mana tu ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada bawah. Daripada bawah. Okey. Ni. Wayastaru nabihi tamana qalila. Wayastaru nabihi samanan qalilan. Wayastaru nabihi, yang ni mat silah qasirah. Tamana qalila. Kalau nak berhenti samana apa? Samana kalau berhenti dia jadi mak wajib je lah. Mak iwat. Mana mak wajib? Mak iwat. Sorry, mak iwat. Lupa lah. Mak iwat terjadi hanya di akhir perkataan dan bila kita nak berhenti saja. Bila kita sambung dia akan jadi apa tu pula? Kalau sambung dia jadi beza. Samanang qalila dengan qalilan pula. Beza apa tu?
Satu dengung, satu tak dengung kan? Betul. Qalilan ulaik. Kalau qalilan ula tu sebab dia izhar halqi. Betul. Kalau qalilan ni adalah ikhfa. Betul lah ikhfa. Yarmalun idgham kan? Ingat tu je. Yang lain tu ikhfa lah. Ikhfa lah. Okey, lagi apa lagi yang kalau berhenti mak iwat, dia berhenti. Mak iwat terjadi bila berhenti sahaja. Kalau tak berhenti dia akan jadi huruf lain. Di hujung ayat. Di hujung ayat atau di hujung perkataan. Maknanya macam ni Is. Kalau tanwin hanya berlaku di akhir perkataan saja, dia tak akan berlaku di depan ke di tengah ke. Okey. Lepas tu satu lagi syarat dia kena ada tanwin lah. Satu lagi syarat dia kena ada tanwin lah perkataan tu. Apa huruf sebelum berhenti tu ada tanwin. Saya boleh dengar tu. Apa sekali lagi? Maksudnya kalau nak berhenti ni, kalau dia jadi mat iwat, kalau huruf ni ada tanwin lah. Huruf yang kita nak berhenti tu ada tanwin. Ada tanwin dan ada huruf mat. Okey. Maknanya alif waw ya. Dia akan terjadi pada alif waw ya aja. Mat iwat akan terjadi macam tu. Tapi kalau atas huruf tanda tu lain lah pula. Tak ada kan. Hanya bagi perkataan mat iwat tu bagi huruf mat aja. Dia bertemu dengan huruf mat. Okay. Tapi bila disambung dia tak akan jadi mat iwat lah. Dia akan jadi lain pula. And then tanwin tu pula dia tak akan berlaku dalam sama ada awal ataupun pertengah perkataan. Dia akan hanya berada di akhir perkataan sahaja. Alif, waw ataupun ya. So dia tanwin, huruf tu ada tanwin bertemu dengan huruf-huruf mat lah. Akan jadi mat iwat. Dia akan jadi mat iwat. Dan dia bacaan dia jadi macam mat asli lah sebenarnya. Ini kalau berhenti samana mat iwat, kalau berhenti qalila pun sama juga lah mat iwat lah kan. Mat iwat juga. Tapi bila disambung dia akan jadi huruf-huruf lain. Dia akan jadi samana ifa yang tu izhar. Okey, so tengok yang ke bawah lagi tu. Ayat 1 apa? 18 ke 174 tu. Azabun alim. Azabun tu pun tengok baris di hadapan kan. Azabun alim. Dia di akhir perkataan. Dia tak akan ada di awal. Tapi ni kalau berhenti di azab, ni kan jadi mak wajib majaz mufassal majaz pula astagfirullah. Ma'arif li sukun lah kan? Ma'arif li sukun dan berakhir dengan kokolah. Kena sebut tu. Azab. Ma'arif li sukun dan berakhir dengan kokolah. Okey. Kokolah kubra. Okey. Cuba je tu. Alimun ula. Cuba dia jumpa dengan hamzah. Sebab kalau sambung dia akan jadi izhar. Bila berhenti jadi alim, jadi ma'arif li sukun. Kalau Is boleh bagi penerangan lebih detail lagi dapatnya kan. Okey, lagi? Kalau betul Is cuba ingat apa tangan tu lah. Huruf-huruf kat tangan, lepas tu sifat-sifat kat tangan. Okey. So kalau berhenti kat sini boleh. Kena buat nota. Ya, kena buat nota. Kau tak buat nota tak ni. Ya, tak ada dah kot. Ni kalau ni macam ni syiqaqin ba'id. Dia ada mim kecil tu, dia basically tanwin sebenarnya kan? Tanwinnya. Kalau ada mim nanti dekat iklab kan? Iklab lah maksudnya kan? Iklab dekat situ. Kenapa dia buat iklab? Ingat tak Mira cakap kan? Kenapa dia buat mim kat bawah tu? Sebab kita switch daripada nun dia jadi jadi inilah. Jadi mim. Lepas tu dia panggil iklab kan maksudnya kita mengubah. Sebab dia jumpa dengan huruf ba tu kan, huruf ba tu sama dengan bibir, huruf bibir. Sebab mim dengan ba tu adik-beradik. Mim dengan ba tu adik-beradik. Kalau dia bernun tu payah sikit kan, nun tu dah jauh. Dah sepupu sepakat dah tu. Yang ni mim dengan ba tu dia adik-beradik. Jadi dia buahlah adik-beradik dia supaya senang nak baca. Kan? Mim ba, jadi mim ba. Kalau mim payah kan? Mim. Kalau buat nun payahlah.
And then nun tu Tapi kalau ada lah anda kata jumpa orang boleh baca. Salah tak? Min ba'id. Dia boleh baca nun. Tapi memang dalam Quran dia akan tulis min ba'id. Boleh ke kalau orang boleh baca? Tak, dia akan dengung. Ada tak? Tak ada. Tak apa. Ba'id. Dia baca tu. Boleh tak? Tak, dia tak akan pergi. Dia akan pergi kepada bibir juga. Dia tak akan pergi ke ni. Mim. Kalau pada theoretically, kalau orang boleh baca macam tu, salah ke? Betul lah kan? Dia baca kan? Tak tahulah sebab kita tak dengar Nabi baca kan. Tapi itulah dapat daripada bacaannya. Ni rasa betul dah dia ulama-ulama buat ni tak silap dah, dia turun temurun mulut ke mulut kan. Tak semesti juga. Kadang-kadang ada riwayat yang lemah. So kena tengok-tengok jugalah. Yalah, ulama duk tulis macam-macam tu maknanya dia nak suruh kita lagi ni lah. Bila perangkat antara Nabi dengan sahabat dah lain dia punya ni kan. Sahabat dengan tabi'in lain. Tabi'in tu lain dah lah sikit. Kita ni lagi lah jauh, tak tahu bila Makkah macam mana tu kan. Dia punya persen dia berapa? Tak tahu. Siapa pun merakam yang masa zaman Nabi tak ada siapa pun ni. Hanya kita daripada mulut ke mulut. Sebab tu kita belajar ni kena mulut ke mulut. Tengok guru kita. Dia tajwid lah, tak boleh belajar seorang-seorang. Memang kalau baca buku ni pun saja memang tak faham. Memang. Tu bila baca dengan Faiz lagi Mi faham. Mi baca dengan anak murid Mi pun sebab dia orang pun tak boleh nak ni kan. Macam Is dah belajar dengan guru Is dekat Kanada. Jadi at least ada lah benda tu. Yang berlainan daripada versi yang dapat daripada guru Is dekat Kanada tu. Itu semua tu membawa kita lebih mendalam lah Is. Banyak guru lagi bagus. Alhamdulillah lah Is belajar juga dulu. Okay. Ada lagi Is nak tanya? Tak ada dah, Is. Okay. Okay lah, boleh berhenti harap? Boleh. Okay. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Okey, jumpa minggu depan.